أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب يسر ولا تعسر يا كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah sekadar untuk tazkirah maghrib daripada kuliah tazkirah maghrib Surau Seremban Selatan secara online ini, insya-Allah malam ini kita akan bincangkan sedikit hanya untuk memperingatkan sajalah tuan-tuan tentang satu ayat Quran. Sebenarnya ayat ini dibaca oleh imam sedang solat di salah satu daripada masjid di Pekan tu lagi. Jadi saya ini baru berjalan sampai ke Pekan. Kemudian dalam perjalanan dalam solat itu, iaitu solat subuh tak silap saya, imam membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Jadi ayat ini maknanya bila imam baca, saya terkesan dengan makna ayat yang dibaca sebab dia memang berkait rapat dengan penghayatan hidup kita, iaitu terutamanya tentang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang tanda hati yang hati ini ada keadaannya, maknanya yang ingat kepada Allah Ta'ala, dan juga ada hati yang tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya hati itu Allah Ta'ala bagi kesan, iaitu kerasnya hati daripada mengingatinya. Itu satu benda yang sangat-sangat tak elok lah. Jadi ayat ini maksudnya, maka apakah orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya daripada Rabb-Nya, sama dengan orang yang hatinya keras. Ini pertanyaan Allah Ta'ala kepada orang yang, kepada manusia. Apakah orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu yang mendapat cahaya daripada Rabb-Nya, sama dengan orang yang hatinya keras. Maka kecelakaan besarlah bagi orang yang hatinya keras untuk mengingati Allah. Keras hatinya daripada mengingati Allah Ta'ala, mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Itu ayat dia, tuan-tuan dan puan. Bila dibaca ayat ni terasa hati saya. Pasal apa? Ayat ini adalah satu sindiran tajam Allah Ta'ala kepada manusia sendiri. Kalau kita ni orang Islam, Allah Ta'ala dah bagi kita nikmat iman, Allah Ta'ala dah bagi kita nikmat Islam. Jadi ayat ini Allah Ta'ala bagi kita peringatan. Engkau, aku dah bagi iman. Engkau orang yang aku dah masukkan, golongkan dalam orang-orang yang mendapat cahaya iman dan Islam. Tapi dalam masa yang sama,
hati kita bila berurusan dengan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya hati kita payah, hati kita susah, hati kita liat dalam masa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tafsiran ayat ini, ya, saya ambil beberapa tafsiran daripada ayat ini. Maka huraiannya, yang pertamanya, maka orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima agama Islam. Maknanya bila Allah Ta'ala bukakan hati kita untuk menerima agama Islam, macam mana, apa yang Allah Ta'ala buka lagi, apa yang Allah Ta'ala, bila orang ni Allah Ta'ala bagi dia hati dia, motivasi dia untuk menerima Islam dan pengajaran-pengajarannya, jadi dia akan menerima beberapa perkara. Dia akan menerima beberapa kebaikan, iaitu yang pertama sekali, hatinya dipermudah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bertauhid kepadanya dan taat akan perintahnya. Yang pertamanya, Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala bukakan nikmat iman kepada kita, Allah Ta'ala permudahkan kepada kita jalan-jalan untuk mengenalnya. Jadi kalau sekiranya kita, sebab tu tuan-tuan dan puan, kita ni kalau kita belajar ilmu tauhid. Daripada ilmu tauhid itu membuka kefahaman tentang yang sebenar, yang sahih tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Membuka kefahaman yang benar dan sahih tentang Al-Quran, kitab Allah Ta'ala. Membuka kefahaman ilmu yang benar dan sahih tentang malaikat, tentang Rasul, tentang hari kiamat, tentang qada dan qadar. Jadi bila kita dipermudahkan untuk memahami ilmu-ilmu akidah ini, maka kepercayaan kita, dia akan membuahkan keyakinan dan kepercayaan yang mantap. Kerana kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita percaya kepada Rasul, kita percaya kepada semua perkara gaib itu dengan kepahaman yang betul dan keyakinan yang betul-betul mantap. Betul-betul lah, maknanya pegangan akidah yang teguh. Dan yang keduanya, kita akan menjadi bertambah semangat untuk mengejarkan ajaran Islam. Jadi ini tanda baik. Kalau Allah Ta'ala lembutkan hati kita, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita, Allah Ta'ala akan gerakkan kita untuk mudah melakukan amal-amal ibadah kepadanya. Apa yang disuruh di agama, apa yang disuruh di syariat, mudah hati kita melakukan. Tak ada dolak dalik, tak ada alasan-alasan untuk apa? Menangguh-nangguhkan. Tak ada ruang dan kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk menidakkan perintah Allah Ta'ala ni. Dan ini adalah petanda baik bagi seseorang juga. Maknanya bila Allah Ta'ala bagi hidayah taufik Islam itu kepada kita, Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala gerakkan kita untuk mudah melakukan amal-amal dalam Islam, itu tanda baik. Artinya hati kita jinak, hati kita lembut untuk hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, orang yang Allah Ta'ala bukakan hatinya untuk menerima agama Islam ni, dia akan sentiasa menjaga perangai baiknya dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia akan memberi akhlaknya, sentiasa memerhatikan macam mana yang kita belajar dalam ilmu tasawuf. Kalau kita belajar manusia itu ada dua kecenderungan, iaitu dia boleh ke arah perangai-perangai yang tidak baik dan juga perangai yang baik. Jadi alhamdulillah, dengan berkat ilmu yang kita belajar, dia memandu kita, memperlihatkan kepada kita, mengkategorikan kepada kita perkara tentang
perangai-perangai yang baik, sifat-sifat yang baik dan juga sifat-sifat yang buruk. Jadi dia bagi clue, dia bagi landasan ilmu kepada kita supaya kita dapat membezakan antara ini yang baik. Maknanya ikhlas kepada Allah Ta'ala, bersangka baik sesama orang Islam, hati yang pemurah, dan juga perangai yang tidak baik. Ini tak elok, iaitu dengki. Yang ini tak elok kedekut. Yang ini tak elok sekiranya kita riak ataupun mempamerkan kita punya amalan kepada manusia lain. Jadi bila kita belajar ilmu tasawuf pula, kita dapat membezakan antara. Dan juga dalam ilmu tasawuf diajarnya kita supaya sentiasa ingat kepada Allah SWT. Okay? Supaya jaga hati dalam ibadah. Dan bila hati kita ni dikaitkan dalam ibadah kepada Allah SWT, ibadah itu akan menjadi kualiti. Okay? Kemudian diteruskan dengan ayat, lalu ia mendapat cahaya daripada Rabbnya, iaitu cahaya kebenaran yang membuatkan hatinya bertambah yakin. Ayat tadi iaitu fahuwa ala nurim min rabbih, dan dia mendapat cahaya daripada Rabbnya, iaitu cahaya kebenaran yang membuat hatinya bertambah yakin. Apakah mereka itu sama dengan orang yang hatinya keras? Jadi bila Allah Ta'ala bagi cari hidayah taufik daripada segi akidah, ibadah taufik daripada segi syariat untuk melakukan perkara-perkara syarak, perkara yang dituntut, dan juga hidayah taufik kepada hati, kepada hati kita supaya sentiasa menjaga perkara-perkara yang baik, supaya sentiasa ingat kepada Allah SWT. Jadi tak sama dia punya keadaan dengan orang yang hatinya keras. Jadi sambungan daripada ayat 22 tadi, Allah Ta'ala sambung dalam ayat yang sama, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang keras hatinya untuk mengingati Allah, iaitu mereka yang hatinya liar ketika diingatkan akan Allah, tidak khusyuk dan tidak faham, tidak sedar dan selalu membangkang. Maknanya Allah Ta'ala, fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah, maka celakalah. Maknanya Allah Ta'ala cakap celaka orang yang hatinya keras untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kat sini Allah Ta'ala bagi satu poin kepada kita, iaitu tentang keadaan hati orang Islam. Orang kafir jangan cakap lah, iaitu memang orang kafir ini ataupun orang yang tidak menerima, menentang ini, kufur ini, mereka terus-terusanlah membangkang ajaran Islam. Tetapi kena ingat, sekiranya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada taufik padanya, maknanya kuasa hidayah taufik di tangan Allah SWT, mereka pun kalau Allah Ta'ala bagi hidayah taufik akan jadi macam juga kita. Allah Ta'ala bagi kuasa taufiknya memang di atas tangan Allah Ta'ala semata-mata. Jadi bila Allah Ta'ala bagi hidayah taufik pun, mereka akan boleh jadi beriman, mereka akan boleh jadi baik. Jadi ceritanya ialah kalau kita sendiri di dalam agama Islam ini, kita dah Allah Ta'ala bagi nikmat Islam, nikmat iman ini, tiba-tiba kita tak jaga. Kita tak jaga hati kita. Kita tak sentiasa memerhatikan keadaan diri kita yang dalaman ini, iaitu malas beribadah kepada Allah SWT, malas untuk mengingati Allah SWT, suruh nak disuruh buat perintah agama, mereka menangguh-nangguhkan. Jadi Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, maka celaka besarlah bagi mereka yang hatinya keras untuk mengingati Allah Ta'ala. Maknanya bila diingatkan tentang ajaran Allah Ta'ala, diingatkan tentang tuntutan syariat, diingatkan tentang
pengajaran-pengajaran yang baik yang perlu dilakukan oleh seorang Islam, maka hati orang itu dia liar. Maknanya hati dia tidak jinak untuk melaksanakan ibadah. Maknanya hatinya tidak khusyuk, hatinya tidak faham atau tak mau tahu, ataupun membangkang. Yang paling hebat sekali, membangkang apa yang disuruh oleh syariat. Maka sambungan ayat ke-22 itu yang paling bahaya sekali ialah ulaika fi dhalalin mubin. Maknanya Allah Ta'ala bagi satu tanda akhir. Allah Ta'ala bagi satu kesan akhir, pembalasan akhir kepada mereka, iaitu mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dan Allah Ta'ala terus bagi mereka kesudahan yang tidak baik, iaitu dalam kesesatan. Maknanya walaupun asalnya cantik, walaupun dia punya pengajarannya cantik awalnya, tetapi bila lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kedudukan hatinya tak dijaga, kedudukan hatinya tidak sentiasa mengingati Allah Taala sampai nak dikekalkan ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka orang itu akan terkena dengan penyakit hati yang makin lama makin kronik, dan akhirnya boleh menyebabkan dia berada dalam kesesatan yang nyata. Takut sesat ni bukan apa tuan-tuan dan puan-puan. Takut sesat ni ialah kita ni mungkin termasuk Allah Ta'ala bagi kita sifat munafik. Allah Ta'ala jadikan mula-mula kita malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, kemudian terkena pula penyakit yang lawan kepada sifat orang beriman, iaitu sifat munafik. Lepas tu Allah Ta'ala mudah pula kita untuk terjerumus dalam perkara-perkara yang syirik, perkara-perkara yang merosakkan akidah kita. Jadi itu yang kita takut, pembalasan Allah Ta'ala terhadap hati yang sentiasa lupa leka daripada mengingati Allah SWT. Jadi kalau kita nak huraikan ayat ini, yang pertamanya kita lihat sebenarnya cerita dalam ayat ini ialah hidayah taufik, dan yang keduanya hati. Dan saya nak sentuh tentang bab hati, iaitu hati kita ni ada sifat. Maknanya hati kita ini ada sifat, hati ini ada keadaan, hati ini ada dia punya tahap-tahap dia. Semua manusia dia memiliki sifat hati yang berbeza-beza. Kalau kita lihat dalam pencerahannya dalam ilmu tasawuf, dia cakap manusia, sebab itulah manusia ni ada tingkatan-tingkatan hatinya. Bermula dengan ammarah. Ammarah maknanya sifat-sifat yang tak baik, sifat-sifat buruk menguasai diri. Maknanya kalau dia tu jahat-jahat betul lah, kalau dia tu dengki-dengki betul, kalau dia tu kedekut betul. Jadi manusia memang ada sifat-sifat ini. Ini sifat hati. Sifat hati ini yang menguasai diri kita. Ammarah. Kemudian lawamah. Lawamah ini tuan-tuan dan puan-puan, maknanya orang itu adalah sifat baik yang menguasai dirinya. Contohnya dia dah ada sifat pemurah. Tetapi sifat ni antara 20 hingga 30% saja dalam diri dia. 80 ataupun 70-80% semua sifat yang tak baik. Maknanya sifat yang tak baik, sifat yang baik ni kadang-kadang datang pada diri dia. Tetapi dalam kebaikan masa, sifat-sifat yang jahat ini dapat menguasai dirinya untuk melakukan keburukan. Jadi sebab tu kita lihat ada orang bertaubat, tapi lepas tu buat maksiat. Jadi ini rata-rata kita lah yang cakap sama ada ustaz ke tak ustaz ke apa ke semua. Ini al-lawamah inilah. Maknanya sifat baik itu ada, tetapi sifat yang jahat itu kadang-kadang menguasai diri. Dan yang ketiganya mulhamah, maknanya 50-50. Mana ada orang tahap bila sampai satu peningkatan rohani yang Allah Ta'ala bagi, jadi sifat-sifat ini dia boleh jadi balance. Ada yang baik,
ada yang buruk 50-50 ataupun dah lebih pada tahap yang ketiga ni, mana sifat-sifat hatinya dia ke arah baik dah. Dia dah ke arah baik. Dan sampailah yang kita nak capai ialah rohani kita ini atau sifat-sifat baik itu menguasai keseluruhan diri kita, iaitu pada tahap sifat al-mutmainnah. Maknanya dalam diri kita ni semua sifat-sifat baik. Jadi itu penjenisan tahap-tahap hati. Sebab tu kita lihat ada orang yang dia memang hidupnya buat kejahatan saja. Ada orang yang buat jahat, lepas tu dia jadi baik, taubat, lepas tu buat baik, lepas tu buat balik ke buruk, lepas tu buat perkara baik. Inilah kita lihat semua dah ada dia punya penjenisannya kalau kita belajar ilmu tentang bab hati, iaitu ilmu tasawuf. Dan sifat-sifat ini sebenarnya dia bergantung, dia berubah-ubah setiap waktu. Apa yang menyebab dia berubah, iaitu ikut kita punya ketekunan kita, ikut kita punya kerajinan kita, ikut kita punya kesenantiasaan kita dalam menjaga ibadah kepada Allah SWT. Sama ada ibadah wajib ataupun ibadah sunat. Okey. Jadi bila kita melakukan ibadah kepada Allah SWT, inilah dia punya gizi pemakanan kita. Bukan pemakanan badan kita. Badan kita ni makan pizza yang zahir, makan KFC, makan macam-macam benda lah yang boleh dimakan secara yang berupa zahir. Tetapi makanan hati ini ialah ibadah kepada Allah SWT. Jadi di sini kita dapat tahu bahawa hati akan jadi sihat, hati akan jadi baik, hati akan jadi apa maknanya? Maknanya dia akan sentiasa baik di sisi Allah SWT. Hati maknanya kita punya bahagian dalaman kita, ya. Dalaman ni maksudnya kita punya roh. Roh kita akan jadi baik bila kita dapat makanan yang berupa ibadah berkualiti. Maknanya ibadat yang kita lakukan ni bagi kita karbohidrat, bagi kita protein, bagi kita lemak, bagi kita garam mineral, bagi kita segala vitamin yang diperlukan oleh roh kita. Jadi ini disebabkan oleh kerana zikir itu. Maknanya ibadah ini akan menghasilkan zikir. Zikir iaitu ingatan kepada Allah SWT. Jadi ingatan kepada Allah Ta'ala inilah dia punya apa? Dia punya pemakanan kita. Jadi satu hari Sayyidina Ali karamallahu wajhah dia bersyair. Dalam syairnya dia cakap apa? Saya nak bagi ayat Quran pun boleh, tapi ini saya bagi keterangan daripada sahabat Nabi yang hebat ni, ya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah bersyair, zikir kepada Allah itu makanan bagi jiwa. Ini dalam zikir ni lah, dalam sajak dia. Dan memuji Allah Ta'ala itu menjadi minuman jiwa. Sedangkan malu kepada Allah Ta'ala itu menjadi pakaian bagi jiwa. Tidak ada lagi kelazatan yang lebih utama daripada berzikir hanya kepada Allah, dan tidak ada lagi nikmat yang lebih utama daripada berhubungan dan pemersaan dengan Allah SWT. Cukup dalam maknanya apa yang Sayyidina Ali cakap. Dia bukan cakap tentang makanan bagi jasmani. Dia bukan cakap gizi, makanan yang seimbang bagi tubuh badan kita yang zahir. Sebaliknya Sayyidina Ali dia terangkan kepada kita perkara yang selama ni kita pun tak tahu. Perkara selama ni kita pun terlepas pandang, iaitu makanan bagi roh kita, makanan bagi hati kita. Mana dapat kita punya diri kita yang dalam, diri kita yang batin ialah zikir kepada Allah SWT. Okey. Dan bagi orang yang beramal. Okey, bagi orang yang beramal. Contohnya, sebab itulah tuan-tuan puan, maknanya orang yang bila kita belajar ilmu tasawuf, kita di-expose, kita didedahkan oleh para ulama-ulama ahli sufi tentang sifat-sifat yang baik dengan yang tak baik. Maknanya sifat yang baik dan yang tak baik yang bersarang dalam hati kita ini,
dia ada kena-menanya dengan ibadah kita. Sekiranya dalam ibadah kita, contohnya solat, okay, solat memang ibadah menjurus kepada ingatan kepada Allah SWT. Kita dituntut melaksanakan ibadah solat. Pasal apa? Dia memang Allah Ta'ala perintahkan kita buat, iaitu ibadah solat yang wajib 5 waktu. Dalam 5 waktu ini kita disuruh untuk mengingati Allah SWT. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa aqimis salata li dhikri, dan dirikanlah semayang untuk mengingati aku. Maknanya tujuan untuk semayang, matlamat daripada ibadah solat itu ialah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab 5 kali sehari semalam ni, bila kita ingat Allah Ta'ala, kita dapat kita punya apa? Kita dapat kita punya gizi pemakanan yang basic, yang asas, iaitu 5 kali sehari. 2, 4, 4, 3, 4. Tu dia. 2, 4, 4, 3, 4. Kita dapat pemakanan daripada pemakanan untuk hati kita, untuk roh kita, untuk batin kita. Sebab tu kalau kita tinggalkan solat, maknanya memang tak cukup makanlah. Suruh kita breakfast tengah hari dan juga makan malam, dinner memang tak lepas. Sehar kita cari makan sana, cari makan, masak itu masak ni, pergi pasar untuk sediakan, itu makanan sahir. Tetapi kita tak peduli pun kadang-kadang makanan yang batin ini. Apatah lagi bila kita cakap bukan sahaja melakukan ibadah ini, ibadah yang kita laksanakan sekadar-sekadar sahaja. Maknanya semayang itu kita lakukan tanpa ada penghayatan, tanpa ada penyertaan hati dalam ibadah kita. Maknanya ketika semayang kita tak ingat Allah Ta'ala, kita ingat perkara lain, kita tak tadabbur ataupun kita tak baca ayat tu, kita ingat Allah Ta'ala lah. Paling kurang bila dalam semayang tu kita ingat Allah Ta'ala, Allah. Kita ingat Allah Ta'ala sahaja dalam semayang tu, kita biasakan benda tu. Jadi solat kita itu tidak ada kualiti, maknanya tidak ada khusyuk kepada Allah SWT. Maknanya macam makanan juga, kita masak secara yang tak kualiti, kita masak main belasah, main bantai macam tu je, tapi tak ada dia punya rasa yang cukup, tak ada dia punya apa, dia punya tak ada keindahan, tak ada kesedapan dalam makanan itu bila kita makan. Sebab itulah badan kita tidak dapat gizi makanan yang sempurna. Oleh sebab tu dia menimbulkan penyakit-penyakit lain. Sama juga dengan hati. Maknanya kalau tak dapat gizi pemakanan daripada ibadah yang ada penghayatan hati, penghayatan ingat kepada Allah SWT ini, maka teruklah kita punya hati akan menjadi liar dan akhirnya terkena penyakit keras hati. Hati menjadi teras. Jadi makin tak elok lah. Hati ini makin lagi lalai daripada ingat kepada Allah Ta'ala, makin melakukan perkara-perkara yang tak elok. Jadi sebab itulah Sayyidina Ali cakap, zikir kepada Allah Ta'ala tu makanan bagi jiwa. Kalau kita menitik beratkan tentang makanan bagi zahir, rugi sangat. Kalau kita terlupa, kita ni ada satu lagi diri kita, iaitu roh kita. Dan kalau kita tak jagalah makanan untuk roh, alangkah ruginya kita. Sebab tu kita lihat dalam ayat ni Allah Ta'ala cakap, fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka celakalah orang yang hatinya keras, min zikrillah, daripada zikir, daripada ingat kepada Allah SWT. Mana dalam ibadah pun tak ada penghayatan ingat kepada Allah Ta'ala. Ataupun bagi orang yang beramal, sebab tu kalau bagi orang yang beramal ni, tuan-tuan dan puan-puan, maknanya orang yang, maksud saya orang beramal ni adalah orang kita ni selain daripada yang wajib, kita disuruh untuk buat perkara-perkara yang sunat. Okey, ya. Antara perkara sunat banyak perkara sunat. Mana sedekah pun sunat, kita sedekah sunat, kita solat sunat pun
ibadah nawafil sunat, kita puasa sunat pun kita puasa sunat. Tapi ada satu perkara yang paling mudah, yang paling efisien, yang paling berkesan untuk bagi supply kepada hati, untuk bagi makanan kepada hati, iaitu zikir itu secara khusus kepada Allah SWT. Makna sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Dan berzikir ini pun seperti ilmu-ilmu solat, seperti ilmu-ilmu tentang yang lain, bab haji, bab puasa, kita pun kena belajar walaupun dia perkara sunat. Jadi oleh kerana itu, orang yang belajar tentang bab zikir, kita kena carilah guru untuk belajar tentang bab zikir ini, mengajar kita tentang bab hati yang menjadi pembimbing kepada hati kita, dan juga mengajar kita tentang zikrullah yang boleh diamalkan cara dia. Dia ada cara. Sebab itulah orang beramal dengan zikir-zikir dibimbing oleh guru. Maknanya dalam kita berzikir kepada Allah SWT pun cara kena betul. Cara prosedur kena betul. Dan bila kita melaksanakan cara berzikir itu dengan betul, dibimbing oleh guru, maka hati kita pun akan terima supply yang baik. Pasal apa? Ada dia punya supervisor. Ada orang yang akan membimbing hati kita supaya jadi baik. Sebab itulah orang dulu memang dicarinya guru yang mengajar kepadanya cara-cara berzikir, mengajar kepadanya tentang bab hati, ilmu tasawuf belajar, dan juga cara berzikir pun belajar juga daripada guru itu. Jadi kombinasi daripada dua. Akidah yang daripada beberapa perkara, akidah yang mantap, pelaksanaan ibadah-ibadah menurut fiqh, kemudian belajar tentang ilmu bab hati, ilmu tasawuf, menghayati sifat-sifat yang baik dan menjauhi sifat-sifat yang tak baik yang diajar dalam ilmu tasawuf itu, dan sentiasa berzikir, peruntukkan masa untuk berzikir kepada Allah SWT, sentiasa minta Allah SWT. Itu semua menjadi supply yang cukup baik, menjadi supply yang seimbang, menjadi supply yang sempurna untuk roh kita. Jadi sentiasa perkara-perkara itu akan menyediakan sajian terbaik bagi hati kita. Sebab itu bila hati kita berada dalam perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, maka dia akan jadi baik. Sebaliknya, kalau kita tidak buat amal ibadah tadi secara berkualiti, ingat kepada Allah SWT, hati pun tak rajin nak selawat, hati pun tak rajin nak zikir, tak peruntukan waktu lepas mayang ke, tak ada waktu, semua sibuk je benda-benda lain, maka tunggulah hati itu akan lalai dan lalai, maka dia akan terkena satu penyakit. Penyakit iaitu penyakit tidak ingat kepada Allah SWT. Jadi hati itu akan jadi leka. Bila tak ingat pada Allah SWT, maka ingat pada benda-benda lain, ingat pada tarikan-tarikan di sekeliling kita. Oleh sebab tu, hati pun bila tak dapat gizi pemakanan yang sempurna daripada ibadah yang kita lakukan, ibadah yang berkualiti terutamanya, maka dia akan jadi sakit. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, dia cakap fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maknanya di dalam hati mereka itu ada penyakit, dan Allah Ta'ala tambah penyakit dia. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah aw ashadda qaswah. Allah Ta'ala sindir kita, Allah Ta'ala peringatkan kita. Allah Ta'ala cakap apa? Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Batu apa? Batu permata, atau batu permata. Jangan sampai jadi macam batu permata, cukuplah. Batu permata nak pakai semua suka. Tapi kalau hati kita jadi macam batu permata, permata daripada segi kerasnya, bukan daripada segi indahnya, maka parahlah kita. Pasal apa? Malas kita nak melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, leka kita dengan perkara-perkara lain dalam dunia, terlalai kita daripada tujuan kita, iaitu beribadah dan balik kepada Allah SWT. Akhirnya kita akan menjadi sesat, kita akan menjadi menyimpang daripada agama Allah SWT. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hati yang tidak mendapat makanan yang cukup,
daripada ibadah-ibadah yang berkualiti. Maknanya ibadah berkualiti bila kita buat ibadah itu ada penyertaan hati kita, sedekah ikhlas, sembahyang khusyuk, kan. Kemudian bila kita pandang orang tak ada perasaan buruk sangka, ada perasaan apa, kasihan, berkasih sayang kepada Allah Ta'ala, tak ada sifat dengki, maka itu adalah ibadah yang berkualiti. Jangan lecehkan ibadah-ibadah dalaman. Ibadah zahir kita laksanakan dengan cantik, mesti disertai dengan ibadah batin, iaitu ikhlas, sabar, pemurah, ikhlas dan sebagainya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, hati kita ini, walaupun Allah Ta'ala dah bagi hidayah taufik ke arah Islam, tetapi Allah Ta'ala suruh kita jaga, Allah Ta'ala suruh kita sentiasa maintain hati kita ini dengan melaksanakan ibadah kepadanya. Sebab apa? Ibadah itu akan menghasilkan satu tujuan, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jaga hati. Maknanya hiasi hati dengan perkara baik. Macam mana nak hiasi hati dengan perkara baik? Sentiasalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Kerana hanya berzikir sahaja, hati akan tetap jadi tenang. Banyak-banyak berselawat. Dan kalau boleh carilah orang yang boleh membimbing tuan-tuan dan puan ke arah untuk berzikir dalam bab hati, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semuanya akan Allah Ta'ala lembutkan hati, Allah Ta'ala akan pandu hati, dan hati kita akan menjadi baik, dan ini akan meningkatkan iman kita kepada Allah SWT. Saya rasa setakat itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.